Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan. Alhamdulillah, lantera Ramadan menghampiri separuh daripada purnamanya. Untuk malam ini kita membawakan satu gambaran yang lebih menarik dalam bicara naratif pada malam ini. Sudah pastinya banyak isu-isu yang dikemukakan dan juga isu-isu yang diperdebatkan. Namun kita tidak perlu lupa dan juga tidak perlu alpa tentang isu yang boleh membawa kepada gambaran tentang hasil dan juga kebergantungan pendapatan negara, iaitu sektor komoditi. Untuk bercakap lebih lanjut tentang komoditi, sudah pastinya kementerian yang sentiasa memberikan gagasan, inisiatif dan juga mengerjakan dasar-dasar serta usaha-usaha untuk memastikan sektor komoditi negara berjaya memberikan hasil dan juga dampak kepada pendapatan negara, iaitu Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Untuk malam ini, saya amat bersati untuk bersama secara eksklusif dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi. Apa khabar? Selamat malam, Datuk Seri. Selamat malam. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, untuk kita bercakap lebih lanjut tentang bagaimana kita meningkatkan pendapatan pekebun kecil, kita mestilah bermula dan juga mukadimahnya kita ceritakan tentang harga minyak sawit mentah CPO. Kalau diikutkan kepada gagasan bermula tahun lalu, difahamkan kenaikan harga yang memuaskan dan juga cukup memberikan satu kelegaan kepada industri komoditi negara. Untuk permulaan ini mungkin Yang Berhormat Datuk Seri berceritakan. Okey, terima kasih Cik Ismail. Sebenarnya harga untuk minyak sawit ini turun naik itu bergantung kepada permintaan dan penawaran daripada pasaran global. Jadi tentulah kalau harga CPO meningkat, maknanya dia akan terjemah dalam pendapatan kepada pekebun kecil. Saya masih ingat semasa kami Yang Berhormat Menteri dan timbalan menteri diberi amanat untuk kementerian ini, terasa cabaran, penuh dengan cabaran. Sebab pada masa itu harga CPO rendah, terlalu rendah, sehingga sengsara di ground ataupun pekebun kecil sebab pendapatan yang kurang. Apatah lagi pada ketika itu COVID-19, kerajaan mengumumkan bahawa MCO, maknanya kami tidak boleh menjalankan aktiviti, tak boleh keluar negara untuk buat pasaran baru. Tak mampulah kalau kita melihat keseluruhannya. Contoh, kita mempunyai negara-negara yang bersaing, contoh Indonesia, negara jiran kita. Indonesia merupakan pengeluar minyak sawit yang terbesar. Lepas itu Malaysia. Dan Indonesia pada kebiasaannya, harga CPO secara bandingan, mereka lebih murah. Mungkin 10 hingga 15 USD. Jadi maknanya kita lebih mahal. Susah nak bersaing daripada ketika itu. Walaupun bagaimana, kita melihat bahawa pada ketika itu negara kita, yang negara-negara yang utama untuk pembelian minyak kita ialah daripada India, China, EU, Filipina, Vietnam pun. Jadi kita melihat harga CPO rendah sebab pada ketika itu kerajaan PAS itu kurang beli daripada negeri China dan India. Sebab itu negara utama yang beli minyak sawit negara kita. Sebab itulah saya mengatakan dia memberi kesan yang agak mendukacitakan kepada pekebun kecil. Sebab kami mengambil alih kerajaan PAS prihatin ni. Maka Yang Berhormat Menteri dan kami telah berbincang bagaimana untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan harga CPO walaupun dalam COVID-19 ini. Jadi kami mengambil strategi supaya menkukuhkan pasaran yang sedia ada. Dan bagaimana melalui hubungan diplomatik, berbincang dengan negara luar, bagaimana boleh dapat pembelian yang lebih. Alhamdulillah ketika itu lepas itu ada hasil, mana negara China dan India juga kembali untuk membeli minyak kita dengan satu jumlah yang besar. Itu masih lagi memandai untuk meningkatkan CPO sebab maknanya stok kita masih tinggi. Permintaan tu masih tak memandai untuk meningkatkan CPO. Sebab itu satu strategi yang lagi berkesan, kementerian atau kerajaan buat satu keputusan di mana kami mengkecualikan 1% duty ekspor. Duty ekspor pada kata itu 6%. Jadi bermakna harga kita dah boleh tanding dengan harga di Indonesia. Penawaran yang lebih rendah. Penawaran lebih rendah. Lebih kurang itulah. Jadi kita dapatlah jumlah yang pembelian besar daripada negeri China, India dan negara-negara lain yang memerlukan minyak. Jadi bagi saya inilah satu kaedah yang boleh menyelesai ataupun membantu kepada pekebun kecil untuk tingkat pendapatan. Selain daripada itu,
pasaran-pasaran baru. Pasaran baru itu penting ya. Yang saya kata tadi ada China, India, tapi perlu kita kembangkan lagi pasaran-pasaran baru. Jadi pasaran baru kita yang kembangkan di Timur Tengah, Timur Barat, di negara-negara berkaitan dengan yang mampu ataupun yang ingin membeli dengan kita. Jadi itu dilakukan. Kita melihat satu perkara yang begitu jelas apabila yang berhormat menteri kita kali pertama dia dah buat bisnes dengan negara Turki, ya, mengadakan perbincangan dan perundingan dapat hasil. Di mana negara Turki telah mampu ataupun ingin beli dengan minyak kita sebanyak 300,000 tan setahun, dan menerusi Turki maka kita dapat menerokai pasaran di negara Greece dan negara-negara Balkan. Itu juga satu perkara yang amat penting, dan saya juga terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Luar Datuk Isamuddin semasa berbincang dengan counterpart di negeri China juga mendapat hasil. Dan kita melihat baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri kita semasa buat lawatan ke Arab Saudi, satu perumahan telah dibuatkan bahawa 300,000 tan yang dikekalkan, tapi buat tambahan sehingga 500 tan setahun. Itu juga satu tambahan yang agak memerangsangkan kita dan boleh membawa harga CPO kita meningkat dengan tinggi. Dan hari ini kita melihat harga CPO dah pecah sejarah sehingga 3,000 lebih, 4,000 lebih, hari ini dah 4,400 kata saya. Itu antara yang tertinggi, Datuk Seri? Ya, saya. Sebab kalau harga CPO ini tinggi, maknanya dia terjemahlah harga BTS akan meningkat juga. Jadi pendapatan untuk pekebun kecil juga dapat ditingkatkan. Itu maksud saya. Sebelum kita berganjak kepada bagaimana ia memberi dampak ataupun impak secara langsung, korelasinya kepada pekebun-pekebun kecil, apa yang digambarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi, hubungan diplomasi yang baik antara Malaysia dan juga negara-negara di luar negara juga mewujudkan satu kerjasama dagangan ekonomi, khususnya dalam perdagangan komoditi sawit negara. Apa yang boleh digambarkan daripada hubungan diplomasi dan juga hubungan politik antarabangsa yang baik itu? Itulah saya tadi dah jelaskan tadi. Kalau secara bandingan dengan kerajaan dulu, mereka tak beli dengan kita, mungkin ada isu-isu yang mungkin tak puas hati daripada negara mereka. Tetapi kita telah ambil tindakan yang begitu pantas apabila kerajaan PH, dan maka hubungan kita ini buktilah. Maknanya mereka dulu dia tak nak beli. Selepas kerajaan baru, maka tundingan diadakan, maka mereka kembali untuk beli, bukan dengan cara yang sikit-sikit, tapi dengan satu cuna yang besar yang boleh memberi pengaruh supaya harga meminjamkan harga CPS itu meningkat. Di bawah pimpinan kerajaan PN, kepercayaan itu kembali terjemah untuk hubungan dagangan politik, politik dan sebagainya. Seterusnya, Yang Berhormat Datuk Seri, kita juga nak menyentuh berkenaan usaha-usaha yang dilakukan secara langsung dalam membantu pekebun-pekebun kecil getah ataupun pekebun kecil sawit khususnya dalam membantu meningkatkan pendapatan mereka. Kita melihat bahawa agri community memang memberi sumbangan yang besar jumlahnya kepada pendapatan negara. Sawit contohnya, tahun yang lepas telah menyumbangkan KDNK 3.6%. Maknanya lebih kurang nilai ekspor 73.3 bilion. Itu satu jumlah yang cukup besar. Jadi pekebun kecil ini, kalau kita melihat di Malaysia ataupun negara kita, ia melibatkan lebih kurang 500,000 pekebun kecil. Yang melibatkan mereka yang dinamakan pekebun kecil. Dan setakat ini, selain daripada 500,000 pekerja atau pekebun kecil, ia juga ada rantaian. Pungkut sawit, potong sawit, desa kilang, melibatkan lebih daripada 3 juta orang atau penduduk kita untuk berkebergantungan untuk mendapat pendapatan daripada bidang atau sektor sawit ini. Jadi satu jumlah yang agak besarlah. Dan kalau kita biasa bincang, kita katakan pekebun kecil. Boleh dikatakan sebahagian besar mereka adalah di bawah B40. Pendapatannya kurang, maknanya pendapat kurang. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa kalaulah dinamakan golongan B40, bagaimana kerajaan boleh bantu mereka jaga kebajikan mereka, bantu mereka dapat tingkatkan pendapatan untuk selesaikan masalah sara hidup mereka. Itu amat penting.
Ini termasuk dengan beberapa usaha-usaha seperti skim-skim yang diperkenalkan, malah inisiatif yang diperkenalkan. Antara lain adalah skim integrasi ternakan, integrasi dan juga pelbagai integrasi serta penawaran tanaman yang lebih molek atau lebih baik untuk pekebun kecil. Boleh dijelaskan lebih lanjut, WMB Datuk Seri? Okey. Tadi saya tekan kepada pekebun kecil ni. Ya. Sawit ni dia mempunyai jangka hayat. Ya. Selepas 25 tahun, kebanyakan dah sampai hayat, dia kena harvest ataupun potong di pokoknya ditanam semula. Di proses tanam semula itu memerlukan 3 tahun lebih kurang baru dapat hasil. Jadi maknanya kalau dah potong, kena tanam semula, 3 tahun mereka tak ada hasil. Okey, satu. Kedua, bagaimana nak tingkatkan pendapatan mereka? Sebab itu kerajaan buat satu keputusan kementerian mesti ada integrasi. Ya. Integrasi daripada kalau boleh mengikut keperluan lah, mengikut permohonan daripada pekebun kecil. Ya. Ada ternakan, kambing, lembu ataupun tanaman-tanaman integrasi. Ya. Saya masih ingat itu saya berada di Keluang, stesen penyelidikan Kelulut pun ada, kopi pun ada. Sambil menunggu hasil. Ya, menunggu hasil ataupun boleh jaga satu pendapatan tambahan lah. Walaupun dia dah ada hasil pun tak ada isu. Okay. Saya daripada itu kita mesti faham bahawa masih ada lagi program-program. Contoh, kerajaan telah menubuhkan koperasi. Okay. Koperasi penanaman semula sawit. Kalau kita kata pekebun kecil, kalau di kampung katanya ya, mungkin 1 ekar, 2 ekar, 3 ekar. Okay. Maka kalau kita dapat menyatukan pekebun kecil ni, maka dia dapat pentadbiran, ada orang menguruskan dengan cara amalan petani yang baik, dapat bantu mereka tingkatkan pendapatan, pentadbiran yang baik, kurangkan kos, meningkatkan kualiti buah. Koperasi boleh juga sebagai timbang pusat untuk kutip hasil dengan harga yang lebih munasabah. Kompetitif munasabah. Semua ini berlaku. Jadi itulah juga satu cara yang dilakukan oleh kerajaan untuk bantu pekebun kecil untuk meningkatkan pendapatan. Ya. Selain daripada koperasi, baru-baru ini kerajaan pusat memang telah mengumumkan satu dana ya sebanyak 20 juta sebagai geran padanan untuk bantu koperasi ya. It's not for all. Koperasi saja untuk mereka boleh beli jentera. Jadi ketika ini kurang pekerja lah, isu ni memang dah banyak dibincang lah. Jadi boleh gunakan kaedah-kaedah otomasi, kurangan pekerja, dapat kerja lebih berkesan. Dan semua itu kerajaan dah lakukan. Selain daripada itu, kerajaan juga memperkenalkan ataupun menotorikan supaya semua pekebun kecil ataupun pengusaha sawit ini mesti memiliki CJ MSPO. Okey. Apa fungsi dan kegunaan serta manfaat pensijilan MSPO itu khususnya pada pekebun kecil dan industri minyak sawit? Okey. Harus ingat ialah hari ini saya dah katakan kita menjual minyak CPO ini secara antarabangsa, secara pukah. Baru dapat harga yang baik ataupun dapat menstabilkan harga sawit ini. Semua orang tahu kita Malaysia menghadapi satu masalah, bukan saja Malaysia, Indonesia pun sama. EU, negara maju yang sentiasa mendiskriminasikan negara kita, mengatakan bahawa kita tak memenuhi syarat comply, termasuk hutan simpanan kekal, kita tanam sawit. Itu tak betul. Tak jaga mesra alam sekitar, tak betul. Macam lagi, semua ini dah memang dulu pernah berlaku, tapi dah sebab ada MSPO, kita dah kawal semua. Okay. Sebab tu kerajaan Malaysia, kalau kita melihat, ada juga syarikat swasta, mereka mempunyai perbincangan dengan round table, RSPO. Okay, persetujuan, maka mereka belilah minyak sawit mereka. Tapi Malaysia, kerajaan Malaysia telah mengambil satu perundangan mandatory supaya semua pekebun kecil maupun pengusaha sawit mesti memiliki CJ MSPO. Okay. MSPO itu menunjukkan satu komitmen daripada kerajaan Malaysia untuk kemampanan, terhadap kemampanan sawit Malaysia. Maknanya kualiti standard dan juga memelihara alam sekitar.
menjaga kebajikan dan juga kebajikan dan juga pekerja yang ada dalam sawit dan juga mengamalkan amalan pertanian baik. Okey. Nah, inilah objektif yang kita gunakan untuk pastikan bahawa selepas kita dapat CJ ini, maknanya semua dalam keadaan yang baik, kualiti ada, hasil yang baik dan boleh digunakan pakai untuk jual sawit kita, standard kita ke dunia antarabangsa. Okey. Dan mereka boleh terima pakai standard ini. Secara asasnya MSPO itu akan membawa kepada kebolehpercayaan terhadap penghasilan dan juga output kualiti bagi minyak sawit yang lebih baik, bukan saja di peringkat lokal tapi juga di peringkat antarabangsa. Bercakap tentang CPO ataupun minyak sawit mentah negara, ia telah memberikan satu penampakan dan juga gambaran yang positif sepanjang setahun yang lalu apabila ia memberikan gambaran dan juga berada pada paras tertinggi seperti yang pernah direkodkan. Ini sekaligus memberikan dampak kepada pendapatan negara secara keseluruhan. Untuk masih lagi bercakap tentang bagaimana kita meningkatkan pendapatan pekebun kecil, masih lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng. Yang Berhormat Datuk Seri, tadi kita sudah pun bercerita tentang pensijilan MSPO, yang mana ia sudah pun dimestikan ataupun diwajibkan kepada pekebun kecil yang seramai lebih kurang 500,000 jumlahnya. Dalam hal ini, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut spesifikasi ataupun elemen di bawah pensijilan MSPO itu, antaranya mungkin boleh diceritakan manfaat dan juga bantuan Datuk Seri. Gini, terima kasih. Sebenarnya gini, kerajaan memang memberi galakan dan bantu terutama pekebun kecil ni untuk bantuan mendaftar sebagai MSPO ni. Kami diberi percuma. Kerajaan bagi percuma daripada kos pensijilan, latihan, khidmat nasihat dan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya. Saya nak tekankan di sini ialah pada ketika ini kepada dagang besar atau estate, kilang, mereka yang mampu, nampaknya dah kebanyakan, hampir 90% dah selesai dalam pendapatan MSPO. Cuma yang berlaku ialah pekebun kecil persendirian. Inilah yang masih lagi tak mendapati objektif. Sehingga hari ini lebih kurang 40% saja daftar. Sebenarnya senang aja. Saya nak bagi tahu kepada semua pekebun kecil kepada di Malaysia ni untuk mendaftar sebagai dapat CGMSP muka aja. Satu, dia perlukan kad pengenalan. Itu dokumen yang perlukan geran tanah dan juga lisen MPOB. Lisen MPOB adalah setiap mereka akan jual minyak tu memiliki percuma saja. Jadi dia kena sediakan 3 dokumen tu dan dia boleh daftar. Jadi harap semua dapat ke depan untuk bantu menyelesaikan masalah ini. Kerajaan ada satu keputusan. Sebenarnya awal tahun telah atau MPOB telah buat surat amaran. Dan selepas ni sampai bulan Jun ni maka kompaun akan dikenakan. Yang tidak berdaftar? Yang tidak berdaftar. Yang tidak berdaftar dan berlanjutan sehingga tahun 2022, awal tahun Januari, maka lisen akan digantung. Itu keputusan daripada kerajaan. Saya harap melalui hari ini, pembicaraan hari ini, kita dapat menyampaikan maklumat yang tepat dan harap kita boleh bantu kepada pekebun kecil. Yang disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri tadi adalah usaha-usaha dalam penanaman sawit mampan ataupun MSPO. Sudah pasti ada beberapa objektif yang dicapai di bawah larangan yang disebutkan ataupun beberapa kriteria di bawah MSPO. Apakah antara penghadan ataupun kita kata nilai ceiling kepada beberapa larangan di bawah MSPO tersebut? Sebenarnya gini. Tadi saya dah kata anti sawit. Lepas tu kita perlukan ada persediaan ni untuk dapatkan standard ni untuk kebaikan, kualiti dan seterusnya. Sebenarnya kerajaan ada satu keputusan. Tanam sawit ni keluasan untuk keseluruhan adalah 6.5 juta hektar. Untuk itu satu hak keluasan. Tapi pada ketika ini kita masih tak sampai ke hak tu mungkin 6 juta saja. Jadi sebab itu pada ketika dulu masa kita nak jual sawit dan ada hasil, kita keluarkan lisen MPOB. Lepas tu kita jual kepada pusat timbang. Kerajaan tengah review melihat sebab dah hampir-hampir sampai 6.5 juta. Bagi mereka yang nak tanam sawit maka kena kemukan permohonan lisen MPOB dulu. Maka kita akan tahu ke tahap mana jumlah keluasan itu. Itu penting. Itu ada komitmen daripada kerajaan. Tak lebih daripada 6.5 juta. Had keluasan itulah. Had keluasan. Kedua, tanah gambut. Tanah gambut gini, pada kebiasaannya,
Kalau tanah itu sesuai, kita tanam sawit, hasil itu 1 bulan dia hawas 2 kali. Jumlah hasil lebih kurang 1 tan atau 1-2 tan. Tapi kalau tanah gabung ini hasil itu mungkin berkurangan, mungkin tak sampai 1 tan atau 800 atau lebih kurang atau kurang lagi. So kerajaan juga buat keputusan dasar supaya tak lagi dibenarkan untuk tanam di atas tanah gabung. Itu juga satu isu. Dan hutan simpanan kekal tu juga didagang untuk tanaman sawit. Itu yang saya terangkan tadi dalam MSPO. Itulah satu komitmen kerajaan supaya nanti daripada EU mereka sentiasa menimbulkan pertanyaan sedemikian. Jadi mendari kalau sejak MSPO tak ada isu sedemikian. Jadi sepatutnya komitmen kita begitu jelas, dan juga baru ini kita akan buat peta rasmi. Peta rasmi ni kita tahu di mana lokasi atau penanam sawit kita di seluruh negara. Kalau tidak kita tak tahu, mungkin tanam kita tak tahu tanam di mana pun tak tahu. Termasuk yang sedia ada dan yang baru dibuka. Yes. Semua kena kita akan ambil tindakan tu, ya. Dan selain daripada itu juga ada beberapa program yang dianjurkan untuk memastikan agar kecanaan kepada program di bawah persediaan MSPO ini yang digerakkan oleh MPOB juga, antaranya Jom MSPO dan kaunter bergerak MPOB juga turut dibuka. Jadi apa penerangan lanjut terhadap beberapa inisiatif untuk program? Itulah saya dah katakan bahawa masalah kita ialah pekebun kecil persendirian. Baru daftar lebih kurang 40% saja. Maka satu jumlah yang besar masih tak daftar. Jadi banyak publicity melalui Facebook dan sebagainya, surat khabar, beri kesedaran kepada pekebun kecil. Tapi kita mesti faham bahawa pekebun-pekebun kecil kebanyakan daripada golongan yang warga emas. Ini isu. Saya sendiri dah turun padang untuk mendapati bahawa apa sebenarnya berlaku. Mengapa mereka tak sanggup ke depan untuk berdaftar MSPO ini. Memang ada banyak isu. Bukan isu sedemikian saja. Mungkin ada isu nyata tanah. Sebab kalau untuk dapat lesen MPOB ataupun MSPO, nyata tanah mesti tanaman bukan daripada lain, mesti sawit. Tak boleh getah, tak boleh. Dia mesti jelas nyata tanah itu. Itu satu isu. Kedua, ada di kampung-kampung juga ada yang tanahnya sewa. Ada yang juga mungkin dia ceroboh. Isu-isu ni memang berlaku. Jadi MPOB mesti mencari jalan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain daripada itu, Yang Berhormat Datuk Seri, mungkin ada beberapa isu yang sedang dibangkitkan oleh pekebun kecil, khususnya isu-isu yang melibatkan mungkin kebajikan mereka ataupun isu-isu yang ingin disuarakan di peringkat lebih tinggi. Okey. Saya ingin tekankan di sini ialah baru-baru ini saya sentiasa turun padang, termasuk Menteri counterpart saya, Timbalan Menteri. Kami ikhlas turun padang dan gunakan pendekatan untuk mendekati dengan pekebun kecil. Selain daripada itu, kita dapati bahawa boleh memberi peluang ataupun memberi galakan untuk daftar MSPO. Kedua, juga boleh menyampaikan maklumat, terutama dasar agri community kebangsaan negara pada tahun 2021 hingga 2003. Maka banyak strategi baru bagaimana kita nak memperkasakan agri community, bagaimana kita boleh bantu kepada pekebun kecil. Itu semua patut disampaikan kepada mereka sebagai pemain industri, termasuk pekebun kecil. Dan ketiga ialah saya dah terasa semasa saya turun padang, saya melihat bahawa banyak rintihan katakan permasalahan, contohnya curi buah, penyakit, transaksi yang kurang telus mereka hadapi. Inilah kami kumpulkan maklumat ini. Maka saya berharap mendahului cara sedemikian. Sebab itu baru-baru ini saya telah melancarkan satu program di Tanjung Piai, program rintis untuk bagaimana dapat kawal
ataupun boleh atasi isu ini. Tapi ini peringkat awal ya. Dari semua peringkat kita ada rekod. Contoh dari mereka yang memiliki lesen MPOB, 1 ika 2 ika tak apa. Tapi mereka daftar, mereka jual kepada pusat timbang. Jadi dia rekod di situ. Maka daripada pusat timbang mereka jual kepada kilang. Okey. Now, di bawah ni contoh dia katakan memiliki lesen MPOB 1 ika. Banyak daripada mereka mungkin tak ada lesen, mungkin dia tumpang. Satu. Kedua, mungkin tak ada lesen, dia jual secara tak sah. So dia akan jual kepada pusat timbang. Katakan, kalau katakan dia satu aja eka MPOB lesen tu, bagaimana dia boleh jual 6 tan, 7 tan. Tadi saya dah katakan satu eka mungkin hanya 1 tan. Tiba-tiba hasilnya banyak. Hanya banyak. Jadi kita nak tahu mana sumber itu datang. Dan kalau dari peringkat rekod tu kita tahu siapa tumpang, nama, lokasi, keluasan tanah, harga BTS. Menumpang ini boleh atau tidak? Setakat ini boleh sebab masih perlulah kita bagi kelonggaran untuk bantulah. Kita tak boleh sampai menyusahkan peguam kecil. Dia buka, saya kata golongan B40, warga emas. Maka kita kenalah bantu mereka dengan cara yang lebih mendekati. Jadi kalau katakan di pusat timbang ni mereka dapat katakan hari ini kita kutip 1,000 tan contoh. Dia jual kepada kilang. Kita nak tahu kalau 1,000 tan tu macam mana dia jual 1,500 tan. Dari mana 500 tan tu datang? Kita nak tahu juga. Itu semua adalah transaksi lebih telus. Dan daripada situ saya nak tekankan sini ialah kalau tarifan kerajaan adalah 100 ika sebagai pekebun kecil. Maka hari ini sebab ada sistem yang akan diperkenalkan, maka kita akan buat satu keputusan di mana mungkin contoh belum ada keputusannya, kita buat satu keputusan mana 15 ika ke bawah atau 10 ika ke bawah. Sebab kita ada serangan nama big data dan orang ini yang dikatakan B40. Kalau katakan perlu bantu jaga terus kepada mereka, maka kita ada senarai nama dan kita boleh bantu kepada golongan sasaran yang kita ada itu. Maka dia akan bantu kepada peguam kerja yang dinamakan P40. Lebih telus dan lebih sasaran lebih tepat. Ini juga dapat membantu mereka untuk meningkatkan hasil. Kalau di samping untuk memastikan agar ketelusan dan integriti dalam pendapatan mereka juga akan terpelihara. Kita memberikan gambaran dan juga penghasilan kepada jom tingkatkan pendapatan pekebun kecil agri-komoditi. Sudah pastinya dalam unsur-unsur dan juga elemen agri-komoditi ini juga tadi kita banyak bercerita tentang industri minyak sawit. Kini kita juga bercerita tentang industri perkayuan yang mana diberikan penumpuan oleh Yang Berhormat Datuk Seri sendiri selaku Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Apa yang boleh diceritakan tentang perkayuan ini, perabot kayu yang masih kekal sebagai produk utama dengan peningkatan ekspor? Mungkin ini boleh diceritakan lebih lanjut. Terima kasih Cik Ismail. Di bawah Kementerian Agri-Komoditi, sektor perkayuan juga di bawah jagaan kita. Mana dua agensi yang lebih rapat ialah MTIB dan juga MTC. Pada ketika ini, perabot adalah satu sektor yang nampaknya berpotensi. Tahun lepas, kita dapat hasil lebih kurang RM 10.6 bilion. Tapi secara bandingannya dengan 2019 hanya 9 bilion. Maknanya peningkatan. Peningkatan ini ada sebabnya. Saya masih ingat pada ketika kita berada di kementerian, MCO berlaku atau COVID-19 ini berlaku, kebanyakan industri tak dibenarkan untuk beroperasi. Tapi salah satu daripada perkayuan di perabot ni dibenarkan beroperasi. Itu pun yang Bapak Menteri dan kita fight very hard dapat beroperasi sebab untuk bidang sektor perabot ni mereka kebanyakan ekspor ke luar negara. Jadi maknanya mereka mempunyai banyak kontrak dan tak boleh diabaikan begitu. Maka akhirnya kerajaan prihatin ni dibantu, dibagi peluang mereka beroperasi. Pasaran kita lebih kepada di Europe dan Amerika Syarikat. Satu maknanya sektor ini mampan dan matang. Dan boleh diterima oleh negara-negara maju, kebanyakan ekspor ke negara tersebut. Jadi kami dapati bahawa industri di perabot di Malaysia ini walaupun COVID-19 ini bukan Malaysia tapi global, masih dapat mampu untuk mengekspor produk kita ke luar negara.
satu, saya nampak mereka berkualiti. Maknanya boleh diterima oleh luar negara. Kedua, cita rasa. Mereka memenuhi cita rasa terutama di Amerika Syarikat. Ketika semasa COVID-19 pun satu elemen ialah mereka work at home. Dia kerja dekat rumah. Maka juga satu kesan boleh pemberian perabot yang lebih di Amerika Syarikat. Ini sebab pada ketika ini kita dapat peluang adalah disebabkan ekspor perabot Malaysia meningkat secara menyeluruh ya sebab Amerika Syarikat ada juga konflik with this negeri China. Jadi mereka perlu cari alternatif lah. Dan mereka tahu sebelum ini Malaysia memang satu negara yang boleh menggunakan produk perabot yang berkualiti. Maka banyak daripada permintaan negeri ataupun Amerika Syarikat masuk ke Malaysia untuk mendapatkan produk-produk kita di Malaysia ni. Okay. Jadi kesemua ini adalah bukan mudah, tapi ini memang satu proses yang telah lama di mana perabot kita memang kebanyakan ekspor ke luar negara. Kalau daripada bidang sektor perkayuan, contoh huluan tapi kita boleh tambah nilai sebenarnya hirian. Okay. Jadi hirian ini patut kita sokong supaya mereka dapat tambah nilai dan dia boleh juga terjemah dalam pendapatan kepada negara dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada orang tempat kita. Okey, itulah sebenarnya menyedari hakikat tentang hasil kayu negara kita yang berkualiti tinggi juga telah pun memberikan gambaran dan juga peluang untuk negara luar ataupun pelanggan-pelanggan dari negara di peringkat antarabangsa menikmati hasil kayu dan juga hasil perabot dari negara kita. Namun bagaimana untuk mengekalkan hasil perabot kayu negara supaya kekal berdaya saing di peringkat dan juga pasaran antarabangsa? Banyak langkah diambil oleh kerajaan. Saya sentiasa tekankan pasaran yang sudah ada mesti dikokohkan. Pasaran baru perlu ditambahkan. Okay. Supaya kita dapat mengekspor lebih banyak perabot kita atau produk kita ke luar negara untuk dapatkan pendapatan. MFC, Malaysia Furniture Council, memainkan peranan. Saya masih ingat semasa saya sebagai MTC Chairman, Malaysia Timber Council Chairman, maka kita memainkan peranan di mana setiap tahunnya mesti ada pameran, exhibition, perabot seluruh dunia. Bukan setakat di Malaysia. Dia menjadi tarikh tertentu. Hari-tarikh bulan ini dekat mana, negara mana. Daripada dia go to every country. Malaysia juga salah satu negara yang ada pameran exhibition sedemikian. Dan exhibition sedemikian ialah peserta kita akan ambil bahagian untuk pamerkan produk-produk yang mungkin desain inovatif, desain yang cantik, kualiti. Maka daripada seluruh dunia, mereka datang dan mereka akan pick up untuk tempah produk tu. Sometimes tempah dia mungkin dah setahun dah. Ya? Dan negara kita pun, orang kita pun akan keluar negara untuk buat pameran. Jadi begitulah kita menentukan pasaran-pasaran sedemikian. Apatah lagi tambahan dengan bantuan MTC. Okay. MTC satu agensi yang bantu untuk promotion. Mereka jugalah buat kepastian supaya ada banyak langkah-langkah boleh dibantu termasuk promotion di luar negara. Masih ada pejabat-pejabat di negara-negara tertentu untuk buat promotion sepanjang tahun. Contoh di China, mana-mana. Jadi MTC juga buat promotion dan juga boleh mengaturkan business B2B, business to business atau G2G. Sebab agensi kerajaan itu dia meyakinkan kepada pembeli terutama di luar. Kalau kita katakan saya nak beli produk kayu ke ataupun huluan ataupun Nausim, kalau MTC percayalah boleh yakin sebab itulah agensi kerajaan. Maka kita memperluaskan dan rantaian tu dan juga supaya MFC sendiri mainkan peranan. Taman ataupun furniture park yang besar berada di Muar. Muar adalah satu tempat daerah yang mengeluarkan hasil yang paling banyak pengekspor ke luar negara. Muar, di Kelang, Selangor ada sikit-sikit. Ada Pulau Pinang. Dan ianya telah membolehkan kita mendapat pulangan yang lumayan. Jadi sebagai kerajaan di bawah kementerian, maka kita juga buat pelbagai perancangan
bagaimana boleh meningkatkan produktiviti, bagaimana boleh gunakan cara yang terbaik bantu kepada SME. Ini semua SME ya. Okey. And then dapat pulangan yang lumayan kepada syarikat-syarikat tersebut. Okey. Walaupun kita sedang mendepani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan juga Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, melihat kepada permintaan pasaran khususnya di Amerika Syarikat, peratusan yang tinggi untuk permintaan hasil kayu perabot negara. Apakah terdaya dan juga termampu dan juga berkapasiti untuk pengeluar-pengeluar hasil perabot kayu negara untuk memenuhi permintaan tersebut? Permintaan tadi saya dah terangkan apa yang telah berlaku. Ya. Tapi bagaimana untuk tingkatkan kuantiti itu? Pada masa kini kita memang hadapi satu isu ialah pekerja. Okay. Mungkin permintaan itu banyak. Tapi kalau dah disign kontrak, kita tidak bolehlah ingkar daripada apa yang disign. Kita ada pelbagai permintaan daripada segi perabot ni. Ya. Tapi itulah saya katakan pekerja tidak cukupi. Pekerja di bidang perkayuan ini, perabot ini, dia 3D. Ya, dirty, difficult, dangerous. So di bawah peringkat ini kebanyakan daripada pekerja asing. Dan pada ketika COVID-19, bukan saja bidang perabot, tapi daripada sawit juga. Mereka balik ke negara asas. Pada peringkat awal mereka rasa 2 minggu selesailah isu. Tak tahulah ya, apa berlaku ialah lepas balik 2 minggu tapi lebih berlanjut dah setahun dah. Jadi sempadan negara dah tutup. Polisi kita tak benarkan mereka masuk. Jadi mereka tak cukup bekerja untuk menghasilkan produk. Okay. So daripada situlah kementerian buat pelbagai cara langkah, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia, mengadakan Kanewa untuk dapatkan pekerja. Dikatakan ramai daripada kita menganggur. Tapi apabila kita bidang ini untuk mohon dapat pekerja daripada orang tempatan, seruan kita nampaknya tak sambutan tak baik. Ya, sambutan tak baik. Tapi apa pun kena usaha dan kami juga baru-baru ini ingin adakan latihan jangka masa pendek. Okay. Sebab di bawah kementerian kita ada impact pusat latihan dan kami akan bantu kepada MFC melatih kepada pekerja-pekerja yang dikatakan jangka masa pendek, dan saya telah memaklumkan kepada mereka ini. Dulu kita peringkat awal sentiasa daripada pekerja asing, kita buat latihan sebagai operator. Lepas tu dia akan meningkat dan ditingkatkan ke satu tahap sampai ke supervisor technician. Okay. Jadi saya menampak hari ini tibalah masa kita harus membuat latihan, terutama melahirkan kemanjangan anak muda kita ke peringkat golongan technician. Sebab technician itu dia ada dapat pendapatan yang lumayan, bukan 1,000, 2,000. Dia boleh ke tahap sampai 3,000, 4,000. Okay. Dan patutlah golongan ini boleh ambil alih. Jadi bolehlah kurangkan pekerja asing mungkin di peringkat operator, tapi peringkat yang atas ni patut diberi peluang kepada orang tempatan. Kalau tidak, kita bayangkan mereka dah dilatih ke technician, mana dia mampu. Dia ada kepakaran. Tapi negara kita dasarnya dia tak boleh berterusan berlanjutan begitu saja. Dia kena pulang ke negara asas. Dan mereka dah ada kepakaran. Mereka boleh buat bisnes dekat situ. Okey, pembaziran sumber manusia. Kita pindah teknologi tapi ke negara luar, bukan untuk orang kita sendiri. Maka itu perlu dikaji juga. Okey, itu adalah satu perkara yang boleh dan juga menarik untuk dilanjutkan juga. Yang Berhormat Datuk Seri menyedari hakikat tentang mengeluarkan output dan menghasilkan output perkayuan yang lebih banyak, kita memerlukan korelasi dengan IR 4.0 ataupun sumber mekanisasi yang lebih mampan. Apa yang boleh dikongsikan di bawah faktor dan juga elemen tersebut? Okey, Cik Ismail, kita melihat bahawa kerajaan memang menggalakkan supaya kita menuju ke arah IR 4.0. Ini ada trend untuk masa depan, termasuk contoh MSPO. Kalau kita tak menepati, mungkin dia akan jadi isu pada masa-masa akan datang. Okey, IR 4.0 ini secara keseluruhan untuk bidang kayu ini atau perabot ini, saya tak nampak dia ke tahap sampai IR 4.0 lagi. Ada yang mungkin 1, 2, 3. Mungkin begitu saja. Jadi perlu usaha kuat lagi. Jadi baru ini kita melihat bukan saja untuk mengatakan IR 4.0 adalah otomasi, motion. Itu dah IR 4.0. Bukan. Dia ada peringkat-peringkatnya untuk menetapkan keseluruhan, barulah akhirnya
ke tahap automasi atau machinery itu. Sebab itulah MTIB sebagai agensi yang menjaga kayu ni, mereka telah mengadakan program-program. Contoh baru-baru ini membuat latihan lebih kepada 171 syarikat. Ya. Kepada mereka yang ekspor ke luar negara, syarikat ke luar negara, mereka akan daftar di MTIB. Jadi apa yang saya katakan ialah peringkat awal mereka telah menganjurkan program Green 5S. Green 5S itu asas, ya. Dan juga program Lean, pengurusan Lean. Ini adalah asas di mana perlu dilalui dan diajar kepada syarikat-syarikat supaya dapat pengurusan dengan tepat, dapat kurangkan pembajaran, penyematan perlu diadakan, kena diajar. Lepas itu mereka dapat kurangkan kos, semua itu berlaku. Itu peringkat pertama. Maka ini adalah asas. Baru-baru ni saya telah membawa Sirim untuk berbincang bersekali dengan MTC dengan MTIB. Maka satu persetujuan telah dilakukan di mana Sirim telah bantu kita untuk bawa yang asas ni ke peringkat advance, ya, FTP, Factory Transformation Program. Ini yang langkah yang kedua. Jadi mereka telah memberi dana, ya, daripada kerajaan untuk 80%. Dan kami dapat persetujuan daripada MTC menanggung selebihnya 20%. Jadi 1% membantu 14 syarikat, ya. Walaupun peringkat awal 171, tapi kita setakat ini ada dana hanya untuk 14 syarikat saja untuk masuk ke peringkat advance, maknanya FTP. Dan selesai FTP ini, maka kita akan bincang bagaimana kita akan meeting untuk mereka mungkin minta grant ataupun mereka dah otomasikan, maka barulah dikatakan lengkap IR 4.0. Jadi pada ketika ini masih kita tak ada pun syarikat kita mencapai IR 4.0. Tapi menuju ke arah itulah. Menuju ke arah. Itu trend yang patut kita adakan. Jadi kita akan berusaha kuat. Tahun lepas dah ada, tahun kita insya-Allah kita akan tambah kuat lagi, mungkin tambah dana bagaimana untuk teruskan kesinambungan program ini supaya berjayakan program IR 4.0. Okey, di samping itu juga ada pembangunan modal insan yang dikelolakan di bawah MTC juga. Penempatan jurutera latihan prasiswazah dalam industri kayu kaya juga diberikan penumpuan kerana kita melihat tidak mahu pembaziran sumber manusia, khususnya mereka yang dikategorikan sebagai graduate ataupun siswazah yang amat berharga kepada negara ini, Datuk Seri. Ya, Cik Ismail, modal insan penting. Jadi bidang daripada sektor perkayaan juga perlukan, atau perabot ini perlukan banyak daripada mereka dalam yang saya katakan mungkin technician, mungkin pengurusan dan pelbagai apa yang diperlukan dalam bidang ataupun sektor perabot ni. Jadi bagi saya terima kasih kepada MTC. Mereka telah ambil satu langkah yang agak positif, proaktif, di mana mengadakan tanda tangan MOU dengan universiti tempatan supaya pelajar atau siswaja mereka yang ada keinginan dalam bidang-bidang tersebut, maka mereka boleh ambil bahagian sebagai peserta dan belajar di syarikat-syarikat yang telah ditetapkan untuk satu, mungkin boleh pengalaman, kedua, mungkin jadi usahawan ataupun menjadi peserta dalam untuk sebagai pekerja dan sebagainya. Maka inilah satu cara saya nampak akan memberi satu hasil dan boleh bantu kepada sektor perabot ini selain daripada kualiti, ya, pekerja sebagai modal insan yang berkualiti. Juga yang saya katakan trend kepada IR 4.0, perlukan modal insan yang berkualiti yang menuju ke arah tersebut. Berkemahiran tinggi. Ya, semua berkemahiran tinggi. Maka ini satu program yang agak memuaskan dan boleh kita beri sokongan kuat supaya dapat diteruskan dengan berkesan. YB Datuk Seri, untuk kita menyimpulkan dan juga memberi gambaran yang lebih jelas secara keseluruhannya tentang apa yang sudah pun digagaskan sepanjang kita bersiaran pada malam ini, penumpuan kepada industri minyak sawit mentah dan juga industri perkayuan, sudah pasti ini merupakan salah satu daripada kebergantungan sektor komuniti negara untuk pendapatan. Apa yang diharapkan pada sepanjang tahun 2021 dan juga mungkin menjelang tahun 2022 untuk memantapkan lagi industri ini supaya boleh menghasilkan kemampanan ekonomi terhadap hasil negara juga? Sebenarnya gini, agri community ini bukan setakat sawit, getah, kayu,
maka secara holistik kami akan bincang, memantapkan lagi. Sebab itu saya katakan dasar Agri Community Kebangsaan 2021 hingga 2030, maka semua perancangan, semua plan tindakan untuk menjayakan Agri Community di bawah kementerian akan dilakukan dan mengikut apa keperluan. Bukan mudah, tetapi dalam COVID-19 ni memang perlu kita ambil usaha yang lebih kuat. Bagaimana untuk bantu, sebab ekspor lah akan memberi tambahan nilai yang boleh mendapat pulangan yang lebih lumayan untuk pulangan dan juga untuk kepentingan pulangan kepada negara. Jadi bagi saya itu masih banyak elemen faktor yang mempengaruhinya. Contoh, kalau sektor perabot dia masih ada contohnya bahan mentah. Belum tak sentuh lagi bahan mentah. Kalau bahan mentah itu tak dapat dikawal ataupun kurang bahan mentah, maka secara langsung atau langsung harga atau kos meningkat, dan dia juga memberi kesan yang amat ketara kepada produk perabot ini, dan ia akan mengkurangkan daya saing. Sebab kalau harga dah tinggi, mungkin dia tak beli dengan kita, dia beli dengan Vietnam. Itu akan berlaku. Jadi kena dibantapkanlah. Sebab itu saya katakan dasar Agri Community Kebangsaan 2031, kami akan melihat dan juga mencari jalan supaya pelan-pelan tindakan yang positif yang boleh membawa kebaikan, dan kita juga akan dibarus terutama dengan pengusaha-pengusaha masing-masing untuk mendapat feedback yang lebih tepat untuk bantu mereka dengan cara yang lebih berkesan. Jadi ini juga merupakan harapan daripada pihak kementerian dan juga pihak Yang Berhormat Menteri juga untuk melihat sektor komuniti boleh menggerakkan pendapatan negara secara keseluruhannya. Sedikit ringkasan daripada Yang Berhormat Datuk Seri. Saya berharap ini, kami dah usaha, tapi harap kerjasama lah dari semua pihak. Dan saya tahu ini bukan kerja yang mudah, tetapi harapan saya ialah kementerian boleh bekerja kuat demi untuk masa depan Agri Community dan mampulah bantu kepada terutama pekebun kecil, terutama industri yang terlibat di bawah kementerian dapat satu cara yang baik dan pulangan kepada negara itu yang amat penting, dan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada belia-belia kita. Bagilah peluang, sebab daripada bisnes ni kita kena daripada peringkat ke peringkat, daripada satu generasi ke satu generasi itu diteruskan. InsyaAllah. Sememangnya negara kita kaya dengan sektor komuniti dan kaya dengan hasil komuniti, tetapi bagaimana kita memanfaatkan untuk hasil dan juga output yang lebih baik kepada negara itu bergantung kepada kreativiti dan juga kemampanan kita dalam menepani cabaran semasa. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng, yang juga merupakan Timbalan Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komuniti. Tahniah juga kepada Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komuniti dalam memastikan agar sektor komuniti negara memberikan gambaran dan juga hasil serta dampak dan juga impak yang lebih baik buat pendapatan negara. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton kami dalam Bicara Naratif di saluran Berita Hati dan TV1 pada malam ini. Kita ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan juga sama-samalah kita mensyukuri nikmat yang diberikan. Syukuri Ramadan. InsyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat.